Assalamualaikum. Untuk video kali ini saya nak kongsikan sikit asas ataupun basic cara guna Google Form untuk kumpul data, sama ada macam kumpul tempahan pelanggan ke, ataupun nak buat borang pendaftaran ke, ataupun nak buat macam jemputan ke event ke kan. Dalam contoh ni saya akan buat borang order tepung pelita. So kita akan tengok cara buat nak isi input macam ni kan. Orang kita nak minta nama, nombor telefon, alamat semua. Kemudian kita nak ambil maklumat tempahan semua macam tu. Kemudian kita tengok juga macam mana kita hasil nanti kita akan dapat dalam bentuk spreadsheet macam ni lah. So bila kita dah siap form, kita dah share form kita dekat WhatsApp ke, dekat Facebook ke, bila kita dah terima order, semuanya akan direkodkan dalam spreadsheet macam ni lah. So kita boleh gunakan data ni ataupun kita boleh download dia sebagai file Excel pun boleh. So kita boleh edit dekat komputer kita, ataupun nak buat nak tulis tempahan ke apa kan. Ini contoh-contoh yang kita boleh buat, possibility lah apa yang kita boleh buat guna Google Form ni. So sama ada kita nak buat contact information, ataupun nak buat ni kita akan buat nanti borang tempahan, ataupun buat nak jemputan ke parti, orang isi kan maklumat jemputan, pendaftaran event, ataupun nak buat borang maklum balas kan. Macam kita buat program ataupun buat apa-apa, so orang isi maklum balas lah. Ataupun buat borang orang nak apply kerja yang kita pun boleh, time of request. Bayangkan segala benda yang kita boleh collect data, orang boleh isi data, kita boleh buat form tu. So jom kita belajar buat form sambil buat menggunakan contoh ni lah, tempahan tepung pelita. Okey, mula-mula kita pergi ke kita punya Google Drive macam ni kan. Masuk ke URL ni, drive.google.com. Kemudian kita akan sign in dengan kita punya akaun Gmail lah. Guna akaun Gmail dan akan dapat paparan macam ni. Untuk lebih kemas kita punya pengurusan form tu, saya akan buat folder kat sini, right click dan ambil new folder. Kata ini saya nak buat borang tempahan tepung pelita kan. Tempahan tepung pelita contohnya lah. Okay, create. Kemudian double click masuk dalam folder ni. Kat sini saya right click dan ambil form. Saya ambil blank form lah, blank form. Kita buat form baru. Okay, mula kita bagi nama dulu. Nama form ni, title dia. Okay, contoh macam tu kan. Form description ni letaklah penerangan tentang kita punya borang tu ataupun produk ke. Contohnya macam saya tulis tempahan dulu ke sekarang sehingga raya, contohlah kan. Okey, kemudian kita boleh terus mula dengan kita punya soalan yang kita nak tanya tu lah. Kata mula kita nak minta user isi apa. Saya nak minta isi nama. Kat sini Google Form akan automatic detect jawapan yang diperlukan ialah dalam bentuk short answer. Maksudnya nanti user kena type jawapan yang pendek lah, nama diorang lah. Contoh lain pun ada. So yang ni kita letak nama dulu. Kemudian kita set sebagai required, supaya diorang wajib isi. Kalau tak isi, diorang tak boleh submit lah borang tu. Okay, kemudian saya nak minta kata nombor telefon lah contoh. Kita boleh ambil sini add question, ataupun kita boleh duplicate je yang name ni kan, yang nama kita buat ni. So saya duplicate je. Lepas tu saya letak nombor telefon kan. Sini pun Google Form dah detect juga telefon kan, dia detect. So short answer, dan user perlu masukkan number saja. Kalau dia masukkan selain daripada number, kira form ni tak valid lah, dia kena isi semula lah. So kita ambil nombor ni. Sini kita boleh masukkan message yang kita nak sampaikan kat pengguna kalau dia masukkan selain daripada nombor. Contoh saya masukkan, sila masukkan nombor sahaja. Kalau anda tak perlukan validation macam ni, remove je lah. So user boleh isi apa-apa nombor dan huruf dalam jawapan tu lah.
So kemudian saya rasa itu je kot yang ni. So kita buat section baru kat bawah ni, sini kan, add section. So dia akan asingkan lah. Ini bahagian maklumat peribadi, ini bahagian saya buat maklumat tempahan, macam tu lah. So kita letak section, kemudian terus letak soalan. Kata kita jual ikut set. So berita viral, macam tu lah. So sini kita letak apa, chatbot ke, drop down lah. Drop down dia nanti jadi macam ni lah. Ni drop down ni, dia klik ada menu kan. Ini drop down lah. So kita letak 1 set, 2 set, 3 set, macam tu lah. So kita letak required juga. Kemudian letak soalan baru, kata untuk tunjuk perbezaan, yang ni saya pakai jenis jawapan lain pula. Tadi kita ambil drop down, sekarang kita pakai multiple choice pula. Kata ini 1 set, 2 set, 3 set, contoh macam tu ya. Kemudian kita tambah sini lah maklumat penghantaran. Okey tak? Kat sini kita add question baru, alamat penghantaran. Okey, dia automatic detect alamat tu, dia letak paragraph long answer. So user boleh type alamat yang panjang lah. Kita letak required ke tak, ya tak apalah. Okey, kemudian kita tengok soalan lain pula. Kita ambil ni, kita try date, tengok tarikh penghantaran. Okey, kita minta date, kita letak required. Okey, so far ni kita dah boleh preview kita punya form. Saya klik sini, ni kan preview. Nampaklah kita punya form tu, nama, nombor telefon, mak penghantaran, tarikh penghantaran. Nampak tak next ni kan? Next ni sebab tadi kita buat section tu lah. Atas ni kita buat section 2 kan. So bila dia dah isi ni, baru dia klik next, baru dia isi borang order tu lah. So sini kita ubah nama sikit, title dia kita klik je, dia automatic ikut title form ni. Nak ubah nama lain pun tak apa. Ni nama file dalam kita punya Google Drive nanti. Okey, kemudian kita cuba ubah design sikit. Kata sini kan, customize theme. Kita boleh pilih color yang dia dah bagi ni, kata kuih ataupun pelita hijau kan. Kemudian ada choose image ni. Header image ni kita boleh guna image yang dia dah sediakan dalam ni, banyaklah pilihan macam tu. Ataupun kita boleh upload kita punya sendiri. Kata saya dah ada ni kan, gambar kuih pelita sendiri, upload, dan ni gambar header kat atas lah. Okey, siaplah form kita. Kemudian kita tengok sikit dekat setting ni, yang gambar icon gear ni kan, klik setting ni. So kalau kita nak limit borang ni, satu user boleh isi sekali je. So kita klik sini limit to one response. So dia kena sign in dengan dia punya account Gmail, dan dia boleh submit sekali je lah. Ataupun kalau kita nak ubah, dia boleh edit. Lepas submit tu dia boleh edit lagi. Kita boleh tick sini, edit after submit. Kemudian presentation, tak ada apa ni. Ini kalau confirmation message ni, lepas dia dah selesai isi borang, dia akan tunjukkan message ni lah. So sebab saya ambil tempahan order, so saya tulis terima kasih, staff kami akan WhatsApp pengesahan tempahan anda sebentar lagi, contohnya macam tu kan. Okey, habis tu kita save. Cuba kita try tengok sini kan, refresh sikit. So kita try, kata saya tulis nama ni Ali, nombor telefon.
Tadi kita letak number validation kan, katalah pelanggan ni dia merapu sikit, dia tulis macam tak nak isi, so dia tulis ni, sila masukkan nombor sahaja, sebab tadi kita dah letak validation kan. Kat sini is number, kalau bukan number dia tunjukkan message ni. Ok, so nak tak nak dia kena isi jugalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia isi nombor saja baru kira lepas lah. So alamat kata nombor 1, 2, 3 apartmen Kenanga macam tu lah. Itulah. Ok, tarikh penghantaran boleh pilih juga, kata hantar 10 hari bulan. Lepas dah ni baru kita boleh klik next. Kemudian tempahan kita ni maklumat tempahan pula. Ok, ni tadi kita pilih dua jenis jawapan yang berbeza kan. Satu drop down dia macam ni, kata ini 2 set, kata komputer pandan saya nak ambil 1 set je lah. Ok, lepas tu klik submit. So ini message yang kita tulis last tadi, perasan tak? Ini kan dekat setting ni, presentation, confirmation message ni akan tunjuk dekat last ni lah. Terima kasih sah kami ni. Submit another response, sebab kita tak set tadi kan, kita tak set limit to one response. So kalau dia nak submit order lain boleh lagi lah, macam tu. Ok, lepas dah siap kita punya form ni, bolehlah kita klik send ni dan pergi ke bahagian link. Akan dapat link panjang ni, ataupun kalau nak link pendek, klik shorten URL ni, dapat link pendek macam ni, copy, bolehlah paste dekat mana, Facebook ke, iklan mana-mana ke, WhatsApp ke kan, untuk start ambil tempahan. So bila orang buka, dia akan nampak form yang sama lah. Saya tutup yang ni, dia akan nampak form ni lah. Kemudian bila dah ada orang isi apa semua kan, itu saya isi yang kedua lah. Tadi Siti 01 isi je 1 set, 2 set, submit. Ok, bila dah ramai orang submit order tu kan, kita boleh tengok dekat sini kita punya bahagian respon ni. Dekat form tu kita tengok respon. Dah ada 2 orang isi, Ali dengan Siti, dia punya summary je lah. Kita boleh tengok by individuals juga, jawapan individuals, tempahan individuals. Lagi satu, kita boleh klik sini, create spreadsheet. Benda ni dia akan create macam file spreadsheet tu, macam file Excel lah kan. So nanti kita boleh guna download file tu, buka Excel kat komputer pun boleh. So kita create a new spreadsheet, kita klik create. So lepas ni setiap respon tu dia akan save ke dalam file spreadsheet ni lah, macam ni. So dia akan save order semua, senang lah kita nak tengok. So kalau ada staff nak edit online ke, sambil share dokumen ni kan. Okay, so kalau ada respon baru, kita tengok saya letak sebelah-sebelah macam tu. Okay, submit another respon. Dia akan update live benda ni. Kata saya isi tadi Ahmad pula. So sambil tengok, kita buka spreadsheet ni, sambil kita ambil order pun boleh lah. So Ahmad, nombor telefon 011, alamat rumah panjang sekian. Ok, tarikh penghantaran dia pilih 8 contohnya. Dia pilih 1 set, dia pilih 1 set, 3 set lah yang ni. Ok, submit. Nampak kat sini dia terus update live. So sambil kita tengok benda ni, sambil kita ambil tempahan pun boleh lah. Dia takkan ganggu, sebab dia akan sentiasa update kalau ada respon yang terbaru daripada form ni. So saya gabungkan balik. Ok, kemudian apa lagi kita tengok dekat form ni. Lagi satu, dalam Google Form ni juga kita boleh buat email notification lah. So kalau ada tempahan ataupun ada orang isi borang kita tu, kita akan dapat email notification daripada Google Form ni lah. So pergi ke tab respon ni, tadi question kan, kita pergi ke respon, kemudian klik dekat titik 3 ni, sini get email notification for new responses.
So bila ada orang submit baru, kita akan dapat email lah. Saya tengok contoh, tengok saya isi kan. Okay, alamat penghantaran KL, date, next, 2 set. So bila saya submit, okay, tempahan saya dah masuk dalam respon ni. Saya tengok dekat respon ni. Ni tempahan saya kan. Okey, sebagai pemilik form, saya akan dapat notification daripada Google macam ni lah. So bila orang submit, saya akan dapat respon macam ni, dapat email macam ni. Your form has new response. Kita klik new summary, view summary ni, dia akan terus pergi ke kita punya respon tadi lah. Okey, so bila nanti kita dah nak stop ambil order kan, kita dah nak tutup form kita ni, pergi kat respon ni, kita boleh tutup lah ni, accepting respon ni kita off. So kita tunjuk lah message yang kita nak tulis supaya pelanggan nampak kan form tu, sebab form kita dah share. So bila orang buka link tu, dia akan tunjukkan message ni lah. Saya tempahan sudah ditutup, dah nak raya contoh lah kan. Okey, so bila orang tengok kita punya form nanti, dia akan tunjuk macam ni lah. Okey, tempahan sudah tutup, message yang kita nak kan. So bila kita nak start terima respon balik, kita on balik, so form kita pun akan live balik lah. Macam tu. Okey, jumpa lagi untuk video akan datang. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Terima kasih kerana menonton dan selamat mencuba. Assalamualaikum.